kepada Profesor Dr. Solehah Yaakob, di mana boleh dikatakan difahamkan benua Sunda atau pentas Sunda ni telah dikenal pasti ribuan tahun dulu. Dan kalau bertanya dari segi sejarah bahasanya dalam alam Melayu ni atau perkara-perkara yang berkaitan, Malaysia adalah negara yang tidak memiliki sejarah peradaban, karena Malaysia selalu saja mengais-ngais sejarah yang ada di Indonesia. Sejarah Melayu yang ada di penjuru Pulau Sumatera, Malaysia pun masih terus mencarinya, untuk jati diri identitas mereka. Akan tetapi, setelah mereka dapatkan sejarah Melayu itu, lalu mereka klaim sebagai sejarah alam Melayu, hasil buatan Profesor Malaysia. Agar tampak terlihat hebat dan besar jangkauan wilayahnya. Begitulah negara Malaysia dengan ilmu halusinasinya. Bahkan para profesor-profesor Malaysia masih saja tidak puas dengan hanya mengais-ngais sejarah dari Pulau Sumatera. Profesor Malaysia lantas mengais-ngais sejarah dari Sundaland, tanah paparan Sunda, bahasa Sunda, kerajaan Sunda, serta yang lainnya. Yang selalu mereka kaitkan dengan alam Melayu, bahasa Melayu, dan sebagainya. Entah apa sebenarnya yang mereka cari, dan untuk apa semua itu. Padahal sejarah seperti itu di Indonesia sudah menjadi jati diri orang-orang Sunda, yang menjadi leluhur mereka terdahulu. Yang sampai saat ini, bahasa Sunda dan kebudayaan orang-orang Sunda, masih terus dilestarikan. Sunda kuno yang tercatat dalam Prasasti Kawali, bertuliskan sebagai berikut, Nihan tapak walar nu sang hyang mulia tapak ka inya parebu raja wastu mangadek di kuta Kawali, nu mahayu nakadatuan Surawisesa, nu marigi sakuliling daya nu najur sakala desa, aya manu panderi pakena gawe rahayu, paken hebel jaya dina buana. Terjemahannya adalah sebagai berikut, inilah jejak tapak di Kawali, dari tapa dia yang mulia Prabu Raja Wastu, yang mendirikan pertahanan bertahta di Kawali, yang telah memperindah kedaton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan, yang memakmurkan seluruh pemukiman. Kepada yang akan datang, hendaknya menerapkan keselamatan sebagai landasan kemenangan hidup di dunia. Apakah bahasa tersebut sama seperti bahasa Melayu? Mengapa Malaysia jika meneliti sebuah sejarah, selalu saja dikaitkan dengan alam Melayu Sang Mahawangsa? Boleh saja mengkait-kaitkan sejarah yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi, janganlah mengklaim jika sejarah tanah Sunda sebagai alam Melayu. Karena alam Melayu hanyalah buah hasil dari halusinasi para profesor Malaysia yang sudah kehilangan jati diri, yang sekarang sedang mencari-cari jati dirinya. Dan untuk itu, bagi warga Indonesia yang bersuku Sunda, yang berbahasa Sunda, harus melihat video berikut ini, dari para profesor-profesor Malaysia. Kepada Profesor Dr. Solehah Yaakob, di mana boleh dikatakan difahamkan benua Sunda atau pentas Sunda ni telah dikenal pasti ribuan tahun dulu. Dan kalau bertanya dari segi sejarah bahasanya dalam alam Melayu ni atau perkara-perkara yang berkaitan, bagaimana kita nak kenal pasti perkara ini? Silakan. Berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan oleh pengerusi, sejauh manakah dari sudut pentas Sunda dan seterusnya bahasa yang digunakan, mungkin kita boleh mainkan slide yang pertama dulu. Okey, sebentar ya, slide yang pertama. Okey. Okey, boleh besarkan tak? Okey, slide yang pertama. Okey. Di sini peta yang hasil daripada perbincangan saya dengan Profesor Berkenan Kopasti, bahawasanya inilah pembentukan tamadun dunia. Ya, kalau kita perhatikan tamadun dunia ini dalam peta ini ditulis di Mesopotamia peringkat awalnya, iaitu sekitar 6,000 lah, 5,500 BCE, dan seterusnya di Indus, lembah Indus ya, India itu, India, Pakistan, Afghanistan di situ kawasannya, Iran, ya, dia tulis 2,300 before Christ BCE. North China, China Utara 2,200, maknanya Yangtze, Lembah Kuning dan sebagainya di sini. Yang bermula 2,200 BCE berdasarkan peta ini. Dan kita maklum bahawasanya tamadun Cina bermula nombor 3. Maknanya di sudut rentetan timeline, Indus adalah yang kedua. Yang pertama Mesopotamia, Indus yang kedua, dan yang ketiga adalah China. Dan yang sebelum itu saya lupa, Mesopotamia adalah yang pertama, Egypt 3,300 di letak sini. Egypt merupakan yang kedua, yang ketiga Indus, yang keempat adalah China,
Dan kita keadaan kita di Southeast Asia, kita ada 1500 BCE ya, iaitu dicampak. Maksudnya kita di kalangan yang terawal dari sudut tamadun, menerima tamadun, ya, tamadun dunia. Maknanya telah di-signified ataupun telah diiktiraf oleh sejarah dunia. Kemudian kita tengok di West Africa, ialah dalam 400 BCE. Ya, bawah lagi. Maknanya kereta dalam 2500 dia buat kat sini. Kita kena akui juga peta-peta yang dibuat oleh barat ini kadang-kadang memihak kepada mereka. Ya. Tapi sekiranya dia mereka meletakkan Southeast Asia yang di mana di campak itu 1500 BCE, saya rasa boleh dikira pakai. Next slide. Slide seterusnya. Okey, apakah yang ditakrifkan dengan Selat Sunda? Saya pentas Sunda. Saya bersama dengan Datuk Prof Wan Hashim sebenarnya. Poin-poin yang dia bawa tu. Jadi saya cuba bawakan peta di sini. Di sini dikenali sebagai pentas Sunda ataupun disebut dalam Sunda Chef, dia kata in English. Dan Australia itu dikenali sebagai Sahul Chef. Jadi di sini kita tengok pentas Sunda ini termasuklah Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Jawa. Saya bila baca dalam buku Tergut ni, Graham Tergut dia kata 2000. Dan buku lain pun ada menyebut 2000 sudah ada bahasa. Sudah ada pergerakan daripada sudah ada apa? Dia kata Malay people. Sudah wujud. Ya. Okey, next slide seterusnya. Yang ni kita boleh besarkan sikit tak? This is ni pasal language ya. Saya terus jawablah soalan kedua kot. Silakan. Okey, ini pasal language ya. Kalau di sini, saya ambil data ni daripada Profesor Graham Tergut from Ancient Charm to Modern Dialect, 2000 Years of Language Contact and Change. Dia menyebut bahawasanya Proto-Austronesian family, Austronesia ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu Melayu Polynesia, Melayu, dan satu lagi Formosan languages. Bawah kita konsentrate pada Melayu Polynesia. Kalau boleh dibesarkan, mungkin penonton boleh melihatnya, yang pengerusi. Bawah Melayu Polynesia ini, dia ada dua kaki. Western Melayu Polynesia dan dia ada Central Eastern Melayu Polynesia. Okey, siapakah Western Melayu Polynesia? Berdasarkan kenyataan dikemukakan oleh Graham Tergut ini, mereka adalah Malay, orang Melayu, Malaik disebut, Chamik, orang Cham, orang Jawa, Sunda, Madura, Aikano, Tagalog. Di mana tempat-tempat ini? Tempat-tempat bangsa yang saya sebutkan itu, mereka itu di Vietnam, di North Sumatra, di Malaysia, di Sundaland, di Sulawesi, Madagaskar, Borneo dan Filipina. Itu di bawah Western Melayu Polynesia. Kemudian kita pergi ke kaki sebelah kiri, iaitu Central Eastern Melayu Polynesia. Bawah Central Eastern Melayu Polynesia terbahagi pada dua kaki. Satu Central Melayu Polynesia, tadi Western, ini Central Melayu Polynesia dan Eastern Melayu Polynesia. Saya pergi ke Central Melayu Polynesia dulu. Mereka adalah Bimanis, Ulma, Magarai, Gadai, Rotines, Tetum, Alun, Asilun dan Burusi. Saya tak tahu apa kaitannya. Tapi dia kata ini Central Melayu Polynesia. Tempatnya adalah di Sunda juga, Southern and Central Moluccas. Kepulauan Moluccas. Moluccas itu. Maluku lah, Kepulauan Maluku. Kemudian kita pergi ke sebelah kiri sekali, Eastern Melayu Polynesia. Dia adalah terbahagi kepada dua kaki, dipanggil SHWNG, Shuang. Saya nak eja pun paling susah. Di sini ada orang-orang Buli, Jiman, Maya. Orang-orang Maya dekat Mexico itu dikategori sebagai Eastern Melayu Polynesia. Inilah orang Melayu. Besar sebenarnya orang Melayu ni. Dia punya keluasan. Race dia ni. Keturunan dia. Maya, Nanfor, Dasner, Serui Laut, Wandamen, Warope. Dekat mana tempat dia? Southern Halmahera, Western New Guinea. Western dan New Guinea. Kita pergi ke akhir Oceanic. Oceanic pula ialah Motu, Lakalai, Roviana, Saa, Turkise, Lai, Fiji, Hawaii. Tempatnya kat mana? Oceania. Oceania maknanya kepulauan. Jadi berdasarkan kepada catatan ditulis oleh yang dimodify oleh Tergut ini dalam buku dia ini, yang mana diambil daripada Blast sekitar 1977 dan Ross sekitar 1995B. Maknanya pembahagian ini sudah legalize lah. Bukan peringkat awal-awal baru nak cadang, bukan. Indah legalize, legitimate. Okey, kita pergi ke next slide seterusnya.
Okey. Di sini dia membahagikan the Melayu-Chamic languages. Tadi kita secara umum kan. Sekarang kita pergi secara detail. Di bawah Western Melayu Polynesia, kita pergi kepada Melayu Cham languages. Apakah bahasa Melayu Cham languages? Di sini dia sebut bahasanya bahasa Melayu Cham ini terbagi dua bahagian, iaitu Malayik dan Proto Cham. Melayu dan Proto Cham. Bawah Melayu ini dan diiktiraf oleh Adela 1992, maknanya bukan main-main dia punya catatan ini. 1992 diakui bahawa Melayu ini terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu Proto-Malay. Proto-Malay bercakap Malay dialects. Kedua, Iban, consider as Malay dan dia buat others, makna ada ramai lagi selain daripada dua ini, Malayik ni. Ya. Kemudian pergi kepada Proto-Chamic, Cham. Proto-Cham ini dia bagikan kepada Aceh dan dibagikan kepada Cham lagi. Banyak lagi dan dia punya pecahan-pecahan di bawah itu. Antaranya Jarai, Red, Northern Cham, Highland Cham. Kita maklum bahawasanya bila orang Melayu yang menetap di daripada kerajaan Funan itu menetap di kawasan Champa itu, dia adalah mereka tinggal di Highland. Mereka tinggal di Highland. Apakah pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka menanam padi. Padi mereka cukup terkenal. Begitu juga menjadi nelayan dan pelaut yang cukup masyhur. Mereka hebat. Mereka ini adalah orang laut. Dan apa yang menarik lagi ialah mereka menanam padi. Dan kebiasaan apabila mereka melakukan kerja, orang-orang perempuan mereka, biasanya mereka meletakkan anak-anak mereka di belakang mereka. Yang ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawasanya ada tiga golongan daripada Qaturat itu. Qaturat yang pertama, kita maklum bahawa orang Mongol. Qaturat yang kedua, dia tidak sebut siapa, tetapi kedua-dua yang bahagian pertama dan kedua itu bukan Islam. Tapi yang ketiga ini, mereka ini adalah mati syahid. Itu disebut dalam hadis Hasan. Ya, riwahu Abu Daud dalam bab Malahin. Jadi sekarang ni apa yang kita nak sebut di sini adalah mereka itu menanam padi. Dan padi campas cukup terkenal dan ia digemari oleh Maharaja Cina pada ketika itu. Ya. Tapi setahu saya sekarang ini dia diharamkan. Saya tidak tahu kenapa. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini saya cuba baca beberapa data perbezaan bahasa. Ya, bahasa berdasarkan numbers. Ya. Kalau disebut bahawasanya ada persamaan yang cukup ketara antara bahasa Champa dan bahasa Melayu serta bahasa Iban di sini. Saya bagi beberapa contoh saja, saya tak sebut semua. Sebagai contohnya, dalam bahasa Champa, dia panggil dua juga. Satu dipanggil Sa. Tapi dia panggil Sa. Kemudian kalau Malay dia panggil satu. Iban panggil satu juga. Champa panggil dua. Iban dua. Kemudian dipanggil Klu. Kalau tiga dipanggil Klu. Malay panggil tiga. Kalau empat dipanggil Pak. Kalau Malay panggil empat. Kalau enam dipanggil enam. Kemudian enam lagi dipanggil. Kemudian tujuh. Sama. Puluh dipanggil. Cham panggil puluh. Melayu panggil puluh. Ribu dipanggil ribau. Ribu maknanya ini daripada keluarga yang satu ni. Keluarga yang satu. Bagaimana kita nak tahu itu adalah satu daripada keluarga yang satu? Based on the language. Ini family dia, the family tree tu sama. Dia panggil itu. Ya. Kemudian kita pergi kepada slide seterusnya, pengurusi. Okey. Di sini adalah Arabia. Kenapa saya datangkan ini? Kerana ini menunjukkan bahawasanya ada pergerakan daripada Mesopotamia ataupun kawasan tanah Arab itu untuk ke timur jauh. Dulu mereka tidak kenal kita, mereka tidak panggil Nusantara, mereka tak sebut Nusantara, mereka sebut East Indies ataupun mereka kata beyond Persia. Maknanya timur jauh itu disebut Timur India. Sekitar 20.000 tahun lalu, terjadi perubahan iklim global dan penurunan suhu yang sangat ekstrim. Indonesia menjadi salah satu wilayah yang luar biasa terdampak karena penurunan suhu tersebut. Selat Sunda, Pulau Jawa, dan Selat Malaka adalah wilayah yang mengalami pembekuan.
di mana permukaan laut turun hingga 120 meter. Pada zaman glasial tersebut, Pulau Kalimantan, Sumatera, Malaysia, hampir seluruh Asia Tenggara, disatukan oleh daratan es yang dikenal dengan benua Sundaland. Sundaland yang tenggelam pada masa glasial akhir, kini tak tampak lagi, yang terlihat jelas adalah pulau-pulau yang dikelilingi oleh selat dan laut. Pemanasan global dan mencairnya es, membuat level permukaan air laut yang naik, dan menjadi penyebab tenggelamnya Sundaland. Naiknya permukaan air laut, yaitu sekitar 110.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, menjadi akhir dari zaman es di Indonesia. Nama Sundaland sendiri adalah kesepakatan ahli geografi bangsa Portugis. Karena adanya kerajaan di Jawa adalah Kerajaan Sunda, sehingga daratan tersebut disebut dengan Sundaland.